Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Salasia Safian. Ini Ringkas TVS. Sebuah rumah kayu terletak di Jalan Yong Sing Bintangor musnah sepenuhnya dalam satu kejadian kebakaran yang berlaku pada jam 9.43 malam pada Ahad. Berdasarkan maklumat daripada pihak bomba, tingkat bawah rumah tersebut dijadikan bengkel kenderaan selain stor untuk penyimpanan barang. Manakala bahagian atas pula disewa oleh dua orang penyewa, masing-masing berusia 40 dan 26 tahun. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin, pihak bomba mengalami kesukaran dalam usaha memadamkan api kerana tiada pilih bomba dan sumber air terbuka berhampiran lokasi kejadian. Namun begitu, api berjaya dipadamkan sepenuhnya kira-kira hampir 2 jam selepas pihak bomba mengangkut air dari sumber air terdekat menggunakan jentera bomba. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa disahkan, punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki warga Emas berjaya ditemui selepas dilaporkan hilang di kawasan Sungai Sian Bintangor pada Jumaat lepas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintangor, Nicholas Belulin berkata, mangsa dikenali Pat Siah Kuong, 78 tahun, ditemui dalam keadaan lemah sekitar jam 3 petang Ahad. Mangsa ditemui tidak jauh dari kawasan kebunnya dan dibawa ke Klinik Kesihatan Bintangor oleh pihak bomba untuk dirawat. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR digerakkan oleh pasukan polis Diraja Malaysia PDRM dan bomba. Operasi SAR ditamatkan pada jam 4 petang Ahad. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK menerusi agensinya Tourism Malaysia melancarkan kempen stimulus Cuti Malaysia Santai di Zoo. Ia bertujuan menggalakkan rakyat tempatan mengunjungi zoo yang terdapat di Malaysia. Kempen tersebut dilaksanakan di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan melalui pakej rangsangan ekonomi PRE. Bermula 1 Januari hingga 31 Mac 2021, program kerjasama dengan Zoo Negara, Zoo Melaka dan Zoo Taiping dan Night Safari menawarkan potongan harga istimewa untuk tiket masuk. Tawaran istimewa tertakluk kepada terma dan syarat first come, first serve basis. Jumlah keseluruhan tiket yang ditawarkan adalah lebih 70,000 tiket. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang Tourism Malaysia www.malaysia.travel. Susulan isu ketiadaan cuti perayaan Hari Gawai dan Pesta Keamatan di dalam kalender pelancongan cuti-cuti Malaysia, Tourism Malaysia digesa meneliti semula kalender pelancongan berkenaan demi manfaat semua pihak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah berkenaan mampu membantu menggalakkan orang ramai datang ke kedua-dua negeri tersebut. Kita memang terbuka, mempunyai sikap terbuka untuk menjemput orang ramai untuk datang ke Sarawak, datang ke Sabah kalau cuti gawai dan juga cuti keamatan. Sebab itu saya juga sarankan dan minta supaya pihak Tourism Malaysia atau Pelancongan Malaysia untuk mengambil kira ini semua sebagai satu perspektif daripada perspektif positif supaya kita dapat menambahkan lagi varieties kepelbagaian dalam negara kita melalui kita punya. Walaupun ia merupakan cuti negeri, adalah lebih baik ia dimasukkan sekali ke dalam cuti persekutuan untuk memberi peluang kepada mereka yang berada di Semenanjung menikmati cuti. Lihat dari segi cuti yang dimasuk di situ adalah cuti untuk persekutuan, cuti-cuti di bawah persekutuan, dan untuk keamatan dan juga gawai ianya harusnya masuk di bawah cuti negeri, kerana cuti persekutuan adalah untuk cuti yang panjang, saya dimaklumkan cuti yang panjang, dan banyak negeri yang akan memanfaatkan cuti-cuti di bawah negeri persekutuan. Selain menyumbang kepada produk pelancongan, kedua-dua sambutan perayaan itu pernah disambut di beberapa negeri lain dan diadakan secara peringkat nasional. Kalau dulu masa saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dahulu, memang ianya menjadi satu perbincangan kami untuk gawai di mana pada tahun ini, keamatan di mana
dari segi sambutan secara nasionalnya. Memang tahun-tahun yang lalu memang ada sambutan Hari Gawai dan juga sambutan keamatan dibuat di negeri lain juga. Dia bukan hanya di negeri Sabah dan Sarawak saja, tetapi di negeri-negeri lain supaya orang lain boleh menikmatinya dan ia menjadi satu produk pelancongan juga. Sementara itu, bagi Ahli Parlimen Belia Malaysia, Spensky Steven, ketiadaan cuti perayaan di Sarawak dan Sabah dalam kalender pelancongan sesuatu yang amat menghairankan. Dan kita mengharapkan pihak-pihak yang berkenaan untuk kaji baliklah kalender ini dan harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Ini sedikit perkembangan COVID-19. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia kini menghampiri 85 juta. Ini berikutan lebih ratusan ribu kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru Johns Hopkins University turut menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling teruk terjejas dengan lebih 20.57 juta kes. Ini diikuti India dengan 10.32 juta kes dan Brazil dengan 7.71 juta kes. Angka positif di Rusia kini melangkau 3.2 juta kes, manakala negara yang melepasi angka 2 juta kes adalah Perancis, United Kingdom, Turki dan Itali. Spanyol, Jerman, Colombia, Argentina, Mexico, Poland, Iran, Ukraine, Afrika Selatan dan Peru pula antara negara yang merekodkan lebih sejuta kes positif. Malaysia pula merekodkan angka positif antara 100,000 dan 300,000. Rakyat Sarawak dinasihatkan untuk terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 di Sarawak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menerusi muat naik di Facebooknya berkata perkara tersebut adalah penting tatkala lonjakan kes berlaku baru-baru ini. Jika tidak dibendung, tambahnya, ia akan menjadi semakin menular dan menjadi permulaan kepada gelombang keempat COVID-19. Menjelas mengenai kluster Mador, ia dikaitkan dengan isu mereka yang balik dari Semenanjung dan itu perlu dijadikan pengajaran. Pada ketika ini adalah dinasihatkan rakyat Sarawak yang berada di luar negeri untuk menangguhkan dahulu perjalanan balik ke Sarawak jika tiada keperluan mendesak. Beliau menggesa orang ramai untuk memainkan peranan mereka dengan serius dalam situasi pandemik COVID-19 yang berbahaya kini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memberi jaminan vaksin COVID-19 yang dibeli Malaysia adalah selamat. Ia sebelum ini sudah diuji secara klinikal kepada puluhan ribu orang. Katanya apabila vaksin itu tiba di Malaysia, dijangka pada Februari nanti, ia tidak perlu diuji lagi. Perkembangan berkaitan vaksin berkenaan seharusnya memberikan keyakinan kepada rakyat terhadap keberkesanannya. Justru katanya rakyat tidak harus bimbang kerana semua vaksin yang dibeli kerajaan sudah diuji keberkesanannya. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan tahun baharunya memberi jaminan kerajaan akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat negara ini. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Salesya Sofian, salam hormat dan jumpa lagi.